sekarang. Hari ini mungkin hari yang terakhir ataupun bahagian yang terakhir lah untuk bab fungsi kuadratik. Bab yang pertama, mungkin minggu depan kita akan masuk bab yang kedua. Sebelum ini kita dah tahu macam mana nak lukis, kita dah tahu fungsi, ciri, bentuk bagi graf fungsi kuadratik. So hari ini kita nak belajar macam mana kita nak melakar graf fungsi kuadratik. Lakar ni maksudnya kita tidak memerlukan satah yang betul, tapi kita akan maksudnya kita akan lakar sajalah. Okey, kita akan lihat terus kita pergi kepada contoh. Kalau awak lihat dekat contoh 8, lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Maksudnya dia akan bagi satu fungsi, apa yang perlu buat, awak kena lakar. Kalau macam masa tingkatan 3 ke tingkatan 2, awak dah belajar cara kita nak melukis kan, nak melukis graf fungsi kuadratik. Maksudnya awak dah belajar lukis graf fungsi kuadratik, kubik, linear, salingan, semua tu dah belajar cara melukis. Maksudnya apa nak buat jadual dan sebagainya, cari nilai X, nilai Y, plot dan lukis. Tapi kalau untuk lakar dia tak perlu plot. Okey, kita akan lihat yang pertama. Okey, untuk soalan A, lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey, dia telah beri. Langkah yang pertama untuk awak melukis adalah awak akan lihat sama ada dia senyum ke masam. Okey, untuk graf A, ini awak rasa senyum ke masam? Senyum ke masam? Cikgu nak tanya Haziq Zafra, dia last masuk tadi. Okey, senyum ke masam Haziq? Um, Iman, ini senyum ke masam graf X kuasa 2? Ingat lagi tak? Okey, kalau awak lupa untuk tentu senyum atau masam, kita akan lihat nilai A. Kalau dalam graf ini, ini adalah nilai A, ini adalah A. Oh sorry. Ini adalah nilai A. Ini adalah nilai B, ini adalah nilai B. Jadi nak tentu senyum atau masam, kita akan lihat nilai A. Sama ada A ni positif ke negatif. Kalau ini tiada apa-apa number, bermaksud dia adalah positif 1. So dia adalah senyum. Sekejap cikgu tukar kecil. Ada kecil tak? Okay. Kita dah ada senyum, seterusnya kita nak tengok paksi X dengan paksi Y. Okey, kalau awak lihat dekat A, B, C ni, kalau kita nak tentukan dia punya paksi Y, C ini merujuk kepada pintasan Y. Ini adalah pintasan Y. Okey, pintasan Y. Maksudnya, kalau dekat paksi X, kalau ini adalah paksi X, okey, ini paksi X, paksi Y, pintasan Y kan? Okey, dia akan kena pada, graf tersebut akan kena pada 3. Okay, sekarang kita nak lihat pintasan Y, pintasan X. Untuk pintasan X, awak kena selesaikan ini. Bermaksud, kalau ini adalah paksi X, pintasan X adalah apabila Y sama dengan kosong. Jadi awak gantilah dekat sini. Apabila Y sama dengan kosong, kita akan dapat berapa. Jadi daripada persamaan ini, kalau Y sama dengan kosong, kita akan dapat kosong sama dengan X kuasa 2.
Objek kuadratik. Okey, kita dapat kosong sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah. Okay, so kalau kita nak dapatkan X ini, kita akan dapat, kita kena faktorkan. Oleh kerana ini adalah kuadratik, awak akan faktorkan. Okay, jadi kita akan dapat X kuasa 2 maksudnya adalah X darab X. Okay, faktor bagi 3 pula, awak akan dapat mestilah 1 darab dengan 3. Okay, seterusnya kita lihat dia adalah positif. Positif maksudnya nilai yang tengah-tengah awak nak letak ni sama ada kedua-duanya positif ataupun kedua-duanya negatif. Okey, ini bergantung kepada nilai tengah ni. Kalau ini negatif, maksudnya kita akan buat kedua-duanya negatif. Kalau ini adalah positif, kita akan ambil kedua-duanya adalah positif. Okey, sekejap Tanya dia. Kakak. Apa warna tu anak muni. Oh ya ke? Lihat dalam kakak. Sorry Okey, so seterusnya kita dah lihat negatif. Maksudnya kat sini adalah ini adalah negatif, ini adalah negatif. Sebenarnya ini cara cikgu terus tengah, tapi kalau awak nak faktorkan menggunakan darat silang boleh. Kalau awak guna darat silang, awak akan dapat ini adalah X darab X. Okey, untuk X kuasa 2. Lepas tu faktor untuk 3 adalah 1 darab 3. X kuasa 2. Ini adalah 3 positif. Okey, untuk tentukan betul atau tidak, kita akan lihat adakah dapat negatif 4 di sini, 4x. Jadi untuk dapat 4x, x darab 3 kita dapat 3, x darab 1 kita dapat x. Okey, untuk dapat 4x, mestilah ini negatif, ini juga adalah negatif. Sebab negatif x tolak 3x akan dapat negatif 4x. That's why ini adalah negatif, ini adalah negatif. That's why jawapan yang pertama adalah x tolak 1. Dan bracket yang kedua kita akan dapat X tolak. Ataupun awak boleh guna kalkulator lah seperti yang cikgu terangkan minggu lepas. Okey, kita teruskan daripada kita dah ada X tolak 1, X tolak 3 bermaksud tolak 1 kosong, X sama dengan 1. Dan X tolak 3 dengan kosong, X sama dengan 3. Bermaksud dia akan apabila pada paksi X ataupun Y sama dengan kosong, graf ini akan kena pada 1 dengan that's why dekat graf awak ni, awak terus buatlah ini awak buat seperti ini adalah X. Sorry. Dia macam ni. Kita ada ini adalah paksi Y. Okey, ini adalah X. Okey, lalu pada 3 pada Y. Lepas tu dia akan lalu 1. Dia akan lalu 3. Ini graf awak adalah inilah. Kita nak melangkah sama-sama. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, yang kedua pula kita akan lihat untuk B. Sama juga kita akan lihat nilai dia. Dia ni adalah positif. Okey, kalau positif dia adalah senyum. Maksudnya graf awak nak lukis tu adalah okey, seterusnya kita akan lihat pintasan Y. Pintasan Y 9. Bermaksud ini adalah Y, ini adalah 9. Seterusnya kita nak tahu dia akan kena pada apa, pada F. Okey, kita akan faktorkan ini seperti tadi juga. Ganti Y sama dengan kosong jadi dapat X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Seterusnya, kalau kita faktor kita akan dapat X
Okey, ini juga adalah X. Okey, untuk 9 pula 3 darab 3. Oleh kerana ini positif dengan ini negatif, maksudnya kedua-dua ini negatif. Jadi sama dengan kosong seperti biasa. Jadi kita adalah satu nilai je sebenarnya walaupun dua bracket lepas awal faktor dia adalah satu nilai. So dia hanya menyentuh X sama dengan 3 sahaja. Maksudnya ini adalah 3 pada faksi X. Okay. Boleh cikgu nak teruskan untuk C. Okay, untuk C pun sama juga. Yang pertama adalah awak kena lihat sama ada graf ini adalah berbentuk senyum atau sedih. So yang ni senyum ke sedih? Afiq dah, adik. Adik senyum ke sedih adik? Sedih kot. Okay. So dia adalah sedih. Sorry lukisan cikgu tak cantik. Okay, seterusnya kita nak tentu dekat Y. Y dia berada di mana? Berada dekat 15 sebab ini adalah C, C ini adalah pintasan Y. Jadi awak pun teruslah lukis dia pada Y 15. Okey, kita tak tahu kat mana dia akan berada 15 tersebut. Jadi awak pun teruskanlah. Okey, kita akan tengok dulu di mana pintasan Y dulu sorry, di mana pintasan X. Okey, tentukan pintasan X, kita akan selesaikan seperti tadi, gantikan dengan kosong. Jadi kita akan dapat negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15. Okey, untuk sebelum awak buat pemfaktoran sebaik-baiknya kuasa 2 ini mesti positif untuk menyenangkan awak faktor. Jadi kita darab kedua-dua belah ni dengan negatif. Awak darab je, kita akan dapat negatif darab negatif, kita akan dapat negatif X kuasa 2 tolak 2X tolak 15 sama dengan kosong. So seterusnya kita akan faktor seperti biasa. X darab dia dapat X kuasa 2. 15, okey, dia banyak 15 mungkin 1 darab 5. Okey, kita ambil 3 darab 5 untuk dapat 15 dan awak lihat ini adalah negatif. Kalau ini negatif, salah satu ni mesti negatif, salah satu mesti positif. Kita pun lihat nilai tengah. Nilai tengah ni negatif, jadi antara 3, 5 yang mana paling besar? 5 kan? So ini kita letak negatif, ini adalah positif. Okay, so sama dengan kosong. Okay, jadi X sama dengan negatif 3 dan ini adalah X sama dengan 5. So kita dah tahulah pada paksi X dia akan kena, maksudnya 5 kan simetri untuk graf ini dia tidak bersimetri sebab negatif 3 dekat X. Okay, contohnya macam ni lah. Ini adalah paksi X. Okay, dekat sini ni adalah negatif 3. Ini adalah 5. So dia bukannya tengah-tengah ini maksudnya mungkin dia ke sini sikit lah. Oleh kerana lakaran kita boleh je taram je lah awak. Asalkan logik. So ini mesti 15. Sebab pintasan Y adalah 15. Boleh setakat ni? Okey, cikgu nak tunjuk yang terakhir. Okey, untuk yang terakhir, kalau kita lihat nilai A dia adalah negative. Of course dia adalah masam. So teruslah buat masam. Okey, lepas tu kita tengok pintasan Y dia adalah 18. Okey, sebelum kita lukis, kita akan lihat dulu nilai X. Gantikan dengan seperti biasalah negatif 2X kuasa 2, kita tak nak negatif kan? Kita mesti tukar negatif 2X kuasa 2 tolak 18 sama dengan kosong. Okey, seterusnya kita lihat antara 2 dengan 18 ni ada faktor sekunya.
Jadi kita keluarkan faktor satunya 2. Jadi ini adalah X kuasa 2 sahaja. 18 bahagi 2 kita akan dapat 9. Dan kita akan dapat X kuasa 2 tolak 9 ini adalah kuasa sempurna. Maksud kita nak betul dia akan jadi awak masih ni. Maksudnya kalau kita faktor kita dapat A tambah B. Okey. Satu lagi adalah A tolak B. Jadi kita akan dapat 2 X tambah 9 ini adalah 3 kuasa 2. Oleh kerana 9 ni kuasa 2 sempurna kan. Dia adalah 3 kuasa 2, so X tambah X tolak 3 sama. Jadi X sama dengan negatif 3. X sama dengan dekat ini. Ini adalah faksi X. Okey, ini adalah negatif 3. Ini adalah 3. Maksudnya dia dengan ini adalah faksi Y. Dan pintasan ini ada anak-anak senyap saja, okey ke? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Alhamdulillah. Kalau tak ada awak boleh interrupt janganlah cikgu sebenarnya. Kadang-kadang internet rumah cikgu ni kadang-kadang bermasalah. Bila awak senyap je, cikgu takut cikgu sorang-sorang dia cakap nanti. Sebab pernah satu kelas 5 minit cikgu cakap sorang-sorang, dia orang pun tak call. Lepas tu nak kena ulang balik dan ada yang tertinggal nanti okay. Kita lihat contoh 9. Lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Sebenarnya kalau awak lihat graf, awak masih ingat lagi tak ciri-ciri bagi fungsi kuadratik nilai A apa, nilai P apa, nilai C apa? Nilai A untuk lihat senyum atau sedih. Kalau nilai C adalah pintasan. So kalau dekat contoh 9 ini dia tidak ada nilai B kan? Ni dia hanya ada A dengan C. Dia tidak ada B. B itu merujuk kepada kalau B itu kosong bermaksud dia adalah bersimetri. Maksudnya dia bersimetri pada paksi Y. Dia simetri pada paksi Y. Jadi apa yang perlu awak buat adalah awak terus lihat. Okay, first dia seperti biasalah awak kena lihat nilai A dia iaitu senyum. Okay, dan dia akan beri simetri. Cikgu adalah dia akan simetri macam ni ya. Tengah-tengah. Oh, awak nampak macam tak tengah dia adalah sebenarnya kan adalah tengah. Ini adalah paksi Y dan ini pintasan Y dia adalah 1. So 1 je kat sini. So ini dia paksi X sebenarnya berada di bawah. Ini adalah X. Macam ni saja apa yang perlu awak buat. Dan in case awak nak dapatkan satu nilai boleh je lah ganti. Maksudnya kalau seperti dalam contoh tu dia dapatkan satu nilai kat sini. So untuk dapat satu nilai kat sini ni awak boleh agak sendirilah. Kalau mungkin boleh ganti bahagian positif nilai, mungkin ini nak letak 1 ke, nak letak 2 ke, letak 3 ke, tak kisah. Okey, contohnya kalau awak letak 2, X ni adalah 2. So awak dapatkan sajalah Y dia berapa. Maksudnya ganti saja dalam persamaan ini. Dekat X tu awak letak 2 kuasa 2 tambah 1. Ambil je tambah 1. So kita akan nilai Y adalah 2 kuasa 2, 4, 4 tambah 1, 5. Bermaksud di sini 5 dan ini juga. Okay, ini adalah untuk contoh. Contoh yang tidak mempunyai, contoh bagi graf yang bersimetri pada paksi Y. Okey, ada lagi contoh yang kedua, B. Okey, dekat contoh ini kita dah lihat dekat A adalah negatif. Of course dia adalah masam. Okay, seterusnya kita nak tengok pintasan Y dia. Pintasan Y dia di sini adalah negatif 3. Awak dah tahu, oh graf ini adalah bersimetri pada paksi Y. Okay, negatif 3. Cikgu buat atas sangat ni.
Okay, so ini adalah paksi Y tengah-tengah. Ini adalah Y. Negatif 3 pintasan ni, ingat ini adalah pintasan Y. Nilai adalah pintasan Y. Okay, so ini adalah negatif 3. What adalah negatif 3? Kalau ini adalah negatif 3, of course dia punya X adalah berada di atas. Ada di atas. Okay, boleh? Okay. Okay, begitu jugalah kalau awak nak dapatkan nilai pun boleh gantilah. Contohnya awak kata nak ambil nilai, nak ambil sebelah kiri ni dia akan dapat X negatif. Kalau awak ambil sebelah kanan, dia akan dapat Y positif. X positif. Artinya kalau awak kata nak ganti dengan satu nak ambil dua juga. Okey, kalau contohnya sini adalah dua. Jadi ini dia ke sini. Dan ini dia akan mula dengan berapa nilai Y? Awak ganti dalam persamaan ini. Dia akan dapat negatif ni kan. X ini dia masuk letak kurungan, letak nilai 2 yang awak ganti. Letak pasal 2 tolak 3. Maksudnya negatif ini berada di luar ya. Negatif ni negatif. X sahaja yang awak kena ganti dengan nilai X. Kedua kuasa 2, 4. Jadi negatif 4 tolak 3 negatif 7 dan awak letaklah kat sini negatif. Okey, ini sahaja yang cikgu nak tunjuk dekat awak. Okey, untuk melakar graf. Okey, kalau tak ada masalah cikgu nak masuk bahagian kedua kali ini iaitu akan melakar graf. Yang penting tengok senyum sedih. Lepas tu tengok pintasan Y, tengok pintasan X. Okey, settle. Okey, kita lihat yang seterusnya yang kita nak belajar hari ini iaitu okey, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik? Hari ini cikgu nak sentuh pasal penyelesaian masalah. Okey, cikgu dah sediakan kat sini ruangan. Okey, ini adalah contoh 10. Sebenarnya sama je dalam buku teks tu. Cikgu cuma mudahkan contoh tersebut . Kalau awak rasa awak tak clear juga boleh refer juga dalam buku teks kita. Okey, kita akan lihat contoh 10. Yang pertama adalah awak kena kenal pastilah maklumat yang ada dalam soalan untuk contoh 10. Joseph ingin membuat rangka sebuah kotak berbentuk cuboid. Okey, dengan menggunakan rod kayu. Jadi daripada maklumat yang diberi awak dah tahu dia nak bina cuboid. So awak lukislah satu cuboid di sini. Buat satu cuboid. Ya, cuboid cikgu. Ini adalah sebuah cuboid. Okey, harga rod kayu ialah RM5 per meter. Tapi cuboid berbentuk segi empat sama. Bermaksud ini sama. Maksudnya atas juga adalah samalah sebab dia bentuk cuboid. Okay, tinggi cuboid ialah 30 cm lebih daripada panjang tapak. Maksudnya jumlah luas permukaan kotak ialah 4,800 cm persegi. Bajet Joseph untuk membina rangka sebuah kotak ialah RM15. Tentukan sama ada Joseph mempunyai bajet yang mencukupi atau tidak. Jadi kalau kita nak tahu bajet dia mencukupi atau tidak, kita kena cari dulu. Maksudnya apa adalah kita nak cari panjang
Okey, nak cari panjang apa? Panjang rod kayu yang digunakan. Hmm. Okey, so untuk dapat panjang rod kayu yang digunakan, kita akan guna maklumat yang diberi. Maklumat apa yang diberi dalam soalan? Okey, dia dah bagi tinggi cuboid ialah 30 cm lebih daripada panjang tapak. Jadi oleh kerana awak tak tahu berapa panjang tapak, kita gantilah dengan apa-apa pun boleh ubah. Nak guna X boleh, nak guna Y boleh. Tapi biasa kita guna X kan, nak guna A pun boleh. Kalau nama awak Amanina nak guna A, guna A boleh, tak ada masalah. So kalau tapak ini awak guna X, tinggi dia lebih daripada, tinggi cuboid ni lebih daripada panjang tapak. Oleh kerana ini adalah segi empat sama, panjang ke, lebar ke, dia still X. Okay. So tinggi ni kita boleh buat X tambah 30. Okay. So daripada sini, jumlah luas permukaan kotak ialah 4,800. Okay. Dia dah bagi dia bagi maklumat luas permukaan kotak. Jadi sebab kita nak cari panjang, mesti tahu nilai X terlebih dahulu. Untuk tahu nilai X, awak kena guna maklumat yang diberi iaitu luas permukaan kotak. Jadi awak pun tengok macam mana nak cari luas permukaan kotak bagi cuboid. Okey, kita lihat cuboid ada 6 muka. Maksudnya muka yang tegak ni ada 4. Okey, macam mana kita nak cari luas permukaan yang tegak ni? Okey, dia adalah segi 4 sepanjang darat dengan lebar. Jadi apa yang perlu awak bilang, panjang dia adalah X. Okey, so lebar dia adalah X tambah 30. Kalau awak nak senang, dia ada 4 bahagian kan. Awak letak terus 4. Maksudnya darab dengan 4 kan. Jadi 4X terus pun boleh. So itu adalah permukaan yang menegak. Kita lihat permukaan yang mengufuk. Yang mengufuk ni ada 2. Okey, luas untuk permukaan mengufuk ini adalah X. Of course ini juga adalah X sebab dia adalah segi 4 sama. So X darab X kita dapat X kuasa 2. Okey, ada berapa peran X? Kita ada bawah dengan atas. So ada 2, terus buat 2X kuasa 2. Sama dengan berapa? Tadi dia dah bagi maklumat luas permukaan adalah 4,800 cm persegi. Okay, kita kira dalam meter lagi Okey, so kita letak kat sini. 480. Sekarang kita nak cari nilai X dulu Ini kita nak cari panjang, tapi sekarang kita kena cari X dulu berapa. Okey, jadi kalau kita nak cari X, awak pun selesaikan biasa 4X darab X, kita akan dapat 4X kuasa 2. 4X dengan 3 kita akan dapat, darab dengan 30 kita akan dapat 120X. Tambah dengan X kuasa 2. Oleh kerana kalau kita nak cari X kita kena faktor, jadi ini mesti dengan kosong. So 4,800 ni kita pindahkan, dia akan jadi negatif 4,800 sama dengan kosong. Nak buat apa? Kita susun 4X kuasa 2 dengan 2X kuasa 2 ni sebutan yang sama. So kalau sebutan yang sama kita selesaikan 4 tambah 2 kita nak X kuasa 2. 120X dah tak ada sebutan yang lain, so tambah dengan 120X. Okey. Dan ini adalah negatif 4,800 sama dengan kosong. So dia dah ada dalam bentuk ini. Apa yang perlu awak buat adalah kita nak faktorkan. Sebelum kita faktor, kita lihat dulu. Ada tak faktor sepunya antara 6, 120X dengan 4,800? Okey, awak lihat, ada ni faktor sepunya. Jadi kita kena keluarkan dulu faktor sepunya. Maksudnya ini boleh bagi 6, 120 pun boleh bagi 6, 4,800 boleh bagi tak 6. Try tekan kalkulator, dapat ke tidak. So kalau dapat, maksudnya boleh. Dia adalah 800. Ni kita keluarkan 6. 6 X kuasa 2 tambah 120 bagi tak akan dapat 20X. Okey, dan ini tolak 4,800 bagi 6 kita akan dapat 800 sama dengan kosong. Okay, jadi kita akan faktorkan ini. X kuasa 2 ini adalah X darab X. Okey, untuk 800 pula
apakah faktor bagi 800? Mungkin 1/800 tapi kita kena sesuaikan untuk dapat 20x. Awak boleh terus tekan kalkulator pun okey. Jadi kita akan dapat di sini adalah 40 inilah 10. Okey. Awak boleh buatlah sama ada darat silang. Boleh gunakan kalkulator seperti yang cikgu ajar sebelum ini. Dan ini adalah positif 20 bermaksud yang besar adalah ini adalah positif. Yang besar ini adalah okey, jadi kita akan dapat X sama dengan negatif 40 dan ini adalah X sama dengan 20. Okey, setiap kali kita faktorkan kuadratik, nilai X yang kita nak mestilah bernilai positif jika ia melibatkan panjang, berat, bilangan orang dan sebagainya. Sebab mustahil panjang akan nilai negatif ataupun berat nilai negatif mustahil. Maksudnya jawapan ini ditolak ditolak. Kita akan terima yang ni sahaja. So, kita nak buat apa nilai X dah ada? Kita cuba dapatkan panjang. Sebab tadi cikgu dah cerita tadi, tujuan kita cari X adalah kita nak dapatkan panjang sebab kita nak tahu kos dia cukup atau tidak. Okey, so untuk tahu X dah dapat, sekarang kita nak tahu panjang rod kayu. Okey, awak pun tengok macam mana nak cari panjang rod kayu. Okey, bila X ini kita dah dapat tadi 20 bermaksud bermaksud kat sini adalah 20 ialah 10. Yang ni 20 tambah 10 jadi kita akan dapat 50. Maksudnya tinggi dia adalah 50, panjang dan lebar dia adalah 20. Jadi kita terus tambahlah. Maksudnya yang tegak ini kita ada 1, 2, 3, 4. 50 kan. Maksudnya ini 50 darab dengan 4. Lepas tu kita tahu pula dengan yang melintang ini kita ada 1, 2, 3, 4. Atas ni ada 4, bawah juga ada. Jadi semua sekali adalah 8. Satu sisi ni adalah 20. Jadi 20 darab dengan so kita akan dapat berapa? 50 darab 4 kita dapat 200. 20 darab 8 kita akan dapat 60. Jadi dua-dua ni kita tambah kita akan dapat 360. Ini adalah panjang rod kayu. Dah ada panjang rod kayu barulah kita boleh kira kos. Sebab kat sini dia dah tulis RM5 per meter. Kena hati-hati dia bagi dalam bentuk meter. 360 ni dalam sentimeter. Sebab yang dia bagi 4,800 ni dalam sentimeter per segi. Jadi kita tukar, daripada 360 nak tukar kepada meter, kita kena bahagi ke darab? Bahagi 100 ke darab 100? Adriana. Okey, bahagi ke darab? Cikgu cakap seorang ni. Bahagi cikgu. Bahagi ke darab? Bahagi. Kenapa cikgu tak dengar suara awak Oh, internet slow. Okey Imran, bahagi ke darab? Kenapa cikgu tak dengar suara awak? Adriana, bahagi ke darab? Bahagi cikgu. Kena bagi. Cikgu tahu tapi cikgu nak nak pastikan awak masih di sini. Okay, so kita akan bahagi. Jadi 360 ni kita bahagi dengan 100. Jadi kita akan dapat 3/6. 3/6. Nak kan?
5. Sebab kita 3/6 darab dengan 5, jadi kita akan dapat RM 18. Okay, so RM 18. Jadi kita membandinglah kat situ. Sebab bajet yang Joseph ada hanyalah RM 15. Okey, kita nak tentu dia adakah dia mencukupi atau tidak ni bajet dia. Mencukupi ke tidak? Alif, mencukupi atau tidak Alif? Tak. Ya, mencukupi. Jadi, awak terus berjawab soalan dia. Tidak mencukupi. Joseph tidak mencukupi bajet, dalam bahasa Melayu pun bajet bajet tidak mencukupi. Berapa lagi dia tak cukup? Berapa ringgit tak cukup? Berapa tak cukup? Aziz Zafran, berapa lagi tak cukup bajet? Alamak, internet cikgu slow lah. Imran, ada berapa bajet tak cukup? Paksa cikgu cakap sorang-sorang. Tak ada orang nak jawab ke? Berapa bajet tak cukup? RM3. Ya, lagi RM3. Okey, bagus. Alia, lagi RM3. Okey, tu, awak perlu contoh yang lain ke? Atau sudah faham untuk jawab soalan? Kalau perlu, cikgu mungkin terangkan lagi satu contoh. Okey, sebenarnya dalam buku teks ada banyak latihan, tapi cikgu pilih yang ni, satu contoh ni. Contoh terakhir lah untuk hari ni. Boleh ataupun dah mencukupi contoh tadi? Perlu cikgu teruskan ke? Dah boleh buat latihan? Siapa lagi belum menjawab ni? Waira Sofia. Perlu cikgu teruskan ke? Ya cikgu. Teruskan. Okey, kita bincang contoh yang terakhir Okey. Raja di sebelah menunjukkan sebuah taman bunga yang berbentuk segi empat tepat A, B, C, D. Okey. Kalau dia kata segi empat tepat, panjang dengan lebar dia tak sama panjang. Okey. Diberi E dan F ialah dua titik pada CD. Okey, ini adalah E pada C dan AD, F ini berada pada AD. Okey, masing CE sama dengan DF sama dengan X. Okey, dia dah bagi kat sini. DF dengan EC ni adalah XCM. Okey, panjang AF sama dengan 12. AFD 12 dan DE ni adalah 15. Okey, soalan A. Bentuk satu ungkapan A empat tepat ini L M kuasa 2 dalam bentuk sebutan S. Okey, kalau disebut luas, awak pun teruslah ingat formula luas untuk segi empat iaitu panjang darab dengan lebar. Jadi untuk soalan A, okey untuk soalan A, agak mana cikgu buat tepi ni lah untuk A. Okey, untuk soalan A, kalau dia kata panjang darab dengan lebar, panjang darab dengan lebar, kita dah tahulah ini adalah panjang, A ke D ni adalah panjang. Jadi panjang dia adalah 12 tambah X. Okey, lebar pula daripada dia C. 15 ini adalah X. Jadi 15 tambah X. Okey.
Dia akan ada sama dengan L. Cikgu jumpa nak tulis kat depan lah, cikgu tulis kat belakang. Okey, jadi L sama dengan, kita akan terus seperti biasa. So kita akan dapat 12 darab dengan 15, kita akan dapat berapa? 12 darab dengan 15. 12 darab dengan 15. Kita akan dapat 180. Ya, waktu dia dah. 180. 12 darab dengan X, kita akan dapat 12 X. X darab dengan 15, kita akan kenapa tak dengar? Tambah dengan 5X. Dan yang terakhir, X darab X, kita akan dapat X. Dah settle ini, barulah kita akan selesaikan yang mana sebutan serupa. So kita susun dulu dalam bentuk kuadratik yang senang. So 12 tambah 15, kita akan dapat 30, 30 pula, 27. Okey, kita akan dapat 27X tambah dengan 180. Okey, so settle lah, ini adalah satu ungkapan. Terus cari nilai, dia nak ungkapan saja. Kita akan pergi kepada soalan B. Okey, untuk soalan B, diberi luas segi 4 tepat ialah 460 meter persegi. Hitung nilai X. Yang ni baru kita nak cari nilai X. Maksudnya kita akan follow langkah tadi lah, kena buat pemfaktoran sehingga dapat nilai X mungkin satu atau dua nilai. Okey, apa yang perlu awak buat adalah awak terus masuk X kuasa 2 tambah 27X tambah 180 sama dengan 460. Dah settle ini, kita akan jadikan dia bentuk okey, 27X tambah dengan 180 tolak dengan 460 sama dengan kosong. Maksudnya setiap kali kita nak buat pemfaktoran, jadikan dia bentuk A, maksudnya dia mesti sama dengan kosong. Kita pindah. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah 27X 180 tolak dengan 460. Kita akan dapat negatif 280. So ini adalah negatif. Negatif 280 sama dengan kosong. Okey. So untuk dapat X, kita nak buat pemfaktoran kuasa 2, maksudnya adalah X darab dengan X. Okey, 280 kalau awak guna kalkulator, masukkan sajalah sebab mungkin dia nilai dia besar kan. Kalau awak nak corak kalkulator, awak akan dapat X sama dengan negatif 4. Yang ni awak akan dapat X sama dengan yang cikgu sekarang. Okey. So ini adalah tambah 34. Ni awak akan dapat tolak 30. Dalam teknik ini, walaupun awak mungkin guna kalkulator nilai X, tapi satu step untuk tunjuk pemfaktoran ini walaupun kita guna cara tipu guna kalkulator, tapi still awak kena tunjuk cara awak faktor So dah ada nilai, awak pun lihat nilai X itu merujuk pada panjang atau lebar. Jadi awak tak akan terima yang untuk panjang atau lebar. Okey, seterusnya settle untuk soalan B. Kita lihat soalan C. Apa yang berlaku dekat soalan C? Aiman membina satu laluan kecil yang lurus dari E ke F. Mana dari E ke F? Ini dari E ke F. Okey, laluan yang berwarna biru dengan jubin yang berharga RM50 per meter. Mempunyai bajet sebanyak RM1,000. Tentukan sama ada Aiman mempunyai bajet yang mencukupi untuk membina laluan tersebut. Jadi seperti tadi juga lah, kalau kita nak kira bajet, kita kena tahu panjang dulu, betul tak? X kita dah tahu, so macam mana kita nak tahu panjang, kita boleh lihat. Daripada ke E ke F ni, dia berada dalam sebuah segi 3. Okay, jadi kita lihat ni segitiga kan. Ni segitiga.
Okey, ini adalah segitiga bersudut tegak. So kalau segitiga bersudut tegak, kita boleh guna teorem Pythagoras. Okey. Kita dah tahu X tadi, kita dah tahu 30, bermaksud ini adalah 30 ada 11. Jadi untuk dapat yang ni ataupun panjang FE, okey kita dapat tulis kat sini je. Terus awak kena cari panjang FE. Okey, so untuk dapat panjang FE adalah FE sama dengan kita akan punca kuasa 2 bagi 15 kuasa 2. Tambah ke tak dengan 30 kuasa 2? Tambah ke tolak Nurin? Tambah ke tolak? Imran, tambah ke tolak Imran? Kalau kita nak cari punca kuasa nak cari panjang FE. FE itu adalah hypotenuse. So kalau kita nak cari hypotenuse, kita tambah ke tolak? Tambah. Ya betul, kita kena tambah 10 kuasa 2. Puncakan jawapan dia. 15 kuasa 2 tambah dengan 30 kuasa 2. Okey, awak pun tolong tekan kalkulator, cikgu nak dengar jawapan siapa ni yang cikgu nak dengar ni. X 30. Betul ke X 30? Macam salah. Okey betul 30. Okey cepat tolong tambah sekarang. Dapat berapa? Sekejap, cikgu rasa ada silap dah. Sekejap. Cikgu rasa ada kesilapan. Okey, silap. Okey, cikgu tekan kalkulator sekejap nilai ni salah ni cikgu rasa. Okey, kita tekan guna kalkulator. Keep mode, equation, sekejap Cikgu rasa ini berlaku kesilapan. Ini silap, sekejap Takkanlah 280/34. Okey, tekan mode. Awak tak semak ke? Cikgu suruh semak. Okey, ini adalah equation. Kita akan ambil degree. Okey, nilai A kalau awak guna kalkulator, ini kita akan dapat A ni adalah 1, masukkan 1 sama dengan B adalah 27 sama dengan C adalah negatif 280. So daripada kalkulator, ini bukan 34 ya, kita akan dapat ni bukan 34. Kita tekan kalkulator. Okey, siapa yang tekan kalkulator? Ke semua orang tak tekan ni? So apabila awak tekan kalkulator, ini kita akan dapat, ini adalah 8. Okey, dan jawapan yang kedua adalah negatif 35. So daripada dua jawapan ini, kita akan pilih yang positif.
So yang positif di sini, kita masukkan dulu dalam kurungan. Ini akan dapat negatif 8. Ini akan dapat tambah 3. So daripada jawapan, kita akan pilih yang positif iaitu 8. Okey, so jawapan dia yang kita nak ganti masa nak cari C ni adalah 8 kuasa 2. Maksudnya yang ni adalah, ini bukan 30. So ini adalah 8. Jadi di sini juga adalah awak kenakan ini adalah 8. 8 kuasa 2. Okey, tekan balik dalam kalkulator. Okey, clearkan dulu. 8 kuasa 2 tambah dengan 30. Dah salah lagi cikgu. Tambah 15 Cikgu salah cikgu. tukar. Okey, so yang ni adalah 15. Ya betul, tambah dengan 15. Okey. So 15. Okey, so dapat berapa jawapan dia? Dah ada yang tekan kalkulator tak? Dapat berapa? Okey, kita akan dapat 7. Bermaksud ini adalah 7. Okey, dah dapat panjang. Kita nak buat apa dengan panjang? Kita nak kira bajet. Dia telah beri kat 50 per meter. Kiraan kita tadi, oh memang ini already meter. So awak tak payah nak tukar lah. Jadi terus 17 darab dengan RM 5. Okay. So kita akan dapat RM 50 darab dengan 17. Jadi kita akan dapat RM 850. Okey, sekarang kita akan bandingkan. Aiman mempunyai bajet sebanyak 1,000. So jawapan dia mencukupi atau tidak? Mencukupi ke tidak? Mencukupi. Mencukupi. Oleh kerana dia bajet 1,000 kan? Banyak lagi lebih tu. So untuk hari ini, untuk kita nak belajar hari ini sahaja, iaitu melangkah graf dan juga membuat penyelesaian persamaan kuadratik. Okey, setakat ni boleh faham ya? Okey? Okey, ada tak sesiapa yang tak tahu nak guna kalkulator, nak cari nilai untuk persamaan kuadratik? Mau tahu ke? Kalau semua okey, latihan untuk hari ini adalah ada 2 latihan hari ini. Okey, untuk praktiskan diri. Okey, praktiskan diri 1.1G ni. Ni latihan ni. Okey, latihan ni. Okey, sila jawab. Okey, ini adalah C. Ini pun samalah, kita awak buat A dengan C. Okey. So 1, 2 dan cikgu nak awak hantar kat cikgu adalah yang ni ini hantar dekat Google Meet. Ni hantar dalam Google Meet pula. Hantar Classroom Dan seterusnya latihan yang kedua. Okey, praktiskan diri 1.1H. Okey, sila jawab kedua-duanya nombor 1 dan nombor 2. Cikgu nak awak hantar kat cikgu dalam Google Classroom adalah nombor. Okey, boleh? Ini hantar dalam Google Classroom. Maksudnya ada 2 soalan yang perlu hantar dalam Google Classroom.
latihan yang mana cikgu tanda tadi semua jawab dalam buku dulu. Lepas tu hantar dekat Google Classroom 2 soalan sahaja. Okay, so kelas kita akan berakhir di sini. Setakat ni ada apa-apa masalah atau tidak? Tak ada. Okay, so sila gunakan masa yang ada sebab hari ni matematik sampai pukul 12 kan. Sebaik mungkin adalah awak siapkan sekarang. Oh, dalam ni ada 24 orang. Awak semua ada 27 ke 28 orang 28 cikgu. 28 maksudnya ada 4 orang yang tak hadir. So siapa yang tak hadir tu tahu tak? Yang tak hadir 4 orang tu.